Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiy wa rasula. Allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Yang berusaha Puan Janinah Nordin, Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sabah. Yang berusaha Tuan Abdul Manap Mahmud, Pengurusi Wadah Pencerdasan Umat Malaysia Negeri Sabah. Tuan Muhammad Zikri Zainuddin, Yang di-Pertua ABIM Negeri Sabah. Tuan Haji Sapawi, ahli-ahli panel, moderator seminar, ketua-ketua jabatan dan agensi, pengurusi dan rakan-rakan NGO, rakan-rakan media dan tuan-tuan dan perempuan yang saya hormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya ingin menzahirkan setinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat bersama-sama dengan tuan-tuan dan perempuan bagi memperingati, bagi mendalami pemikiran seorang tokoh yang dikenali ramai dan generasi muda mungkin belum lagi mengenali. Seorang tokoh yang telah menghambakan dirinya kepada perjuangan dakwah sejak zaman pelajar di sekolah menengah sehinggalah sampai ke penghujung hayatnya. Seorang tokoh yang telah mengabdi diri kepada perjuangan dakwah, pada pemikiran dan juga usaha untuk membangun umat Islam khususnya dengan semangat jiwa merdeka. Sejak beliau berada di sekolah menengah di Izzuddin di Perak sampailah beliau kembali ke rahmatullah. Tokoh yang kita bicarakan ini ternyata telah merdeka. Dilahirkan pada 4 Januari 1947 dan meninggalnya kembali ke rahmatullah pada 31 Ogos 2021. Maknanya jiwa merdeka itu beliau perjuangkan sehingga kan apabila beliau kembali ke rahmatullah, beliau meninggal pada tarikh 31 Ogos 2021 ketika berumur 74 tahun. Inilah tokoh gerakan Islam yang kita namakan, yang terkenal sebagai Dr. Siddiq Fadil. Bukan seorang pemikir semata-mata, tapi seorang yang mempunyai wawasan besar dan sentiasa merespon kepada perkembangan zaman yang dilaluinya. Sejak zaman pelajar, zaman belia, sampai dewasa, sampai ke penghujung hayatnya, beliau telah mengabdikan kepada umat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, inilah merupakan hazanah negara, permata negara yang pemikirannya perlu kita angkat pada hari ini. Saya ucapkan tahniah kepada Sabah yang saya difahamkan sentiasa memanggil beliau ke negeri Sabah ini untuk berkongsi, berwacana tentang pemikiran-pemikiran mutakhir
tentang idea-idea pembinaan negara bangsa sehingga beliau telah kembali ke rahmatullah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebelum kita masuk pada mauduk jiwa merdeka, marilah kita sama menghadiahkan Al-Fatihah kepada roh beliau yang telah kembali ke rahmatullah dengan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ada 3 fasa pemikiran yang penting ya, dalam konteks kenegaraan, dalam konteks pembinaan jiwa merdeka oleh Ustaz Siddiq Fadil. Pengalaman beliau memimpin pelajar-pelajar di sekolah, pengalaman beliau memimpin Angkatan Belia Islam Malaysia, satuan beliau yang terkenal dan merupakan rakan perjuangan dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, ketika mereka berada bersama-sama dalam perjuangan dakwah di dalam Angkatan Belia Islam Malaysia. Sekurang-kurangnya ada 3 intervensi, 3 pemikiran beliau yang menyelamatkan keadaan daripada negara kita ini hancur, daripada negara kita sehingga kemerdekaan negara ini terjejas. Ya. Yang pertamanya adalah cabaran kebangkitan Islam tahun 70-an. Ketika Islam mulai bangkit pada tahun 70-an, ya, beliau telah merumuskan, ya, menanam jiwa merdeka di kalangan belia-belia pada waktu itu dengan suatu wawasan. Ya. Itulah yang dikatakan pendekatan harakah Islamiah. Pendekatan yang menekankan kepada anak-anak muda bahawa wawasan akhir kita adalah untuk mengembalikan balik al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Umat Islam kembali menjadi kuasa besar dunia. Umat Islam kembali menjadi kuasa ataupun menjadi khalifah Allah di muka bumi ini dalam pengertian yang lebih luas. Anak-anak muda ditanam dengan wawasan memerdekakan diri daripada pemikiran penjajahan. Anak-anak muda ditekankan bahawa wawasan kita akhirnya untuk melihat al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tiada yang lebih mengatasinya. Dan umat Islam kembali menjadi khalifah Allah di muka bumi ini. Umat Islam menjadi kuasa besar dunia yang menyelamatkan dunia dengan menyebarkan rahmat Allah Ta'ala. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Menanamkan suatu idealism, suatu semangat bahawa kita ini adalah bangsa dengan Allah Ta'ala, kita ini adalah hambanya. Tetapi dengan manusia kita ini adalah khalifahnya. Selagi mana umat Islam itu menjadi hamba kepada Allah Ta'ala, tetapi tidak menjadi khalifah kepada manusia, selagi itu belum sempurna keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Penzahiran hablum minallah wa hablum minan nas dalam konteks kekhalifahan itu adalah tiap kali kita menunaikan solat, kita awali dengan Allahu Akbar. Itu penzahiran kehambaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi diakhiri dengan 2 salam. 2 salam itu dengan Assalamualaikum sebelah kanan, Assalamualaikum sebelah kiri, menggambarkan bahawa peranan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin hanya mungkin dilaksanakan bila umat Islam menjadi khalifah Allah di muka bumi ini. Selagi umat Islam belum menjadi khalifah dalam pengertian menguasai politik dunia, menguasai teknologi dunia, menguasai ekonomi dunia, umat Islam akan menjadi hamba kepada bangsa asing. Ini yang ditanamkan. Itu yang dikatakan fikrah harakah Islamiah, iaitu umat Islam mesti merubah dirinya dengan keyakinan untuk melaksanakan ayat wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin dengan penzahiran kehambaan hablum minallah dan penzahiran kekhalifahan hablum minan nas. Merubah diri kita. Kemudian kita kena merubah keluarga kita.
Kemudian kita akan merubah masyarakat kita. Kemudian kita akan merubah negara kita supaya merdeka dan pengertian yang sebenarnya. Kemudian kita merubah dunia itu dengan semangat wa ma arsalnaka ila rahmatin lil alamin. Selagi kita tidak dapat berperan demikian, jadilah umat Islam pada hari ini. Selama 100 tahun kita diperhambakan oleh kuasa asing. Selama 100 tahun kita berada dalam keadaan terpuruk, dianiaya. Apa yang berlaku di Gaza pada hari ini menggambarkan umat Islam itu diperhambakan dengan sehina-hinanya. Itulah kesan daripada umat Islam gagal mempunyai suatu wawasan kekhalifahan. Kegagalan itu menyebabkan ayat Allah Ta'ala ini tak dapat berlaku. Ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku turunkan kau ya Muhammad kecuali untuk menyebarkan rahmat Allah di muka bumi. Itulah pendekatan yang dibawa oleh beliau dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim selama puluh tahun membawa gambaran tentang Islam, menanam jiwa merdeka. Umat Islam mesti ada suatu wawasan kemerdekaan yang hakiki adalah membebaskan diri daripada perhambaan manusia kepada manusia yang lain. Dengan merubah diri, merubah keluarga, merubah masyarakat, merubah negara, dan akhirnya dunia ini akan dapat kita rubah. Itu suatu wawasan penting. Ini yang dikatakan jiwa merdeka yang ditanam sejak awal. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bicara dengan pasal Ustaz Siddiq Fadil, kita tidak boleh meninggalkan tentang peranan dua tokoh yang besar, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Siddiq Fadil. Dua tokoh inilah yang menjadi pemacu kepada kebangkitan Islam pada tahun 70-an. Selain daripada tokoh-tokoh yang lain, tapi inilah dua tokoh besar. Seorang pemikir dan seorang ahli politik, dan sekarang ini adalah Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Itu adalah intervensi yang pertama. Ustaz Siddiq merumuskan pemikiran ini ya, dalam bentuk tulisan-tulisannya, dalam buku-buku yang beliau tulis. Sebagai seorang intelektual, beliau telah menulis banyak buku, dan saya sarankan tuan-tuan dan puan-puan sekalian menghadamkan tiap-tiap tulisan beliau di dalam buku-buku yang telah ditulis oleh beliau. Satu pemikiran yang sangat contemporary, seorang ulama yang tersohor, cuma malangnya beliau tidak terkenal di seluruh dunia sebab tulisan-tulisan beliau itu belum dapat diterjemahkan ke bahasa Inggeris dan juga ke bahasa Arab. Sekiranya dapat diterjemahkan ke bahasa Inggeris dan bahasa Arab, saya yakin sesungguhnya bahawa Ustaz Siddiq Fadil ini akan diangkat menjadi tokoh global setanding dengan pemikir-pemikir gerakan Islam, pemikir-pemikir Islam di seluruh dunia. Ini merupakan sumbangan beliau yang sangat besar yang perlu kita fahami. Itu tahun 70-an. Kemudian pemikiran beliau dalam mempertahankan menanam jiwa kemerdekaan dengan idea, ya, umat Islam mesti kembali menjadi khalifah Allah. Umat Islam tidak boleh diperhambakan. Selagi mana umat Islam diperhambakan dan umat Islam tidak mempunyai pemikiran untuk membebaskan diri daripada belenggu terjajah ini, slavish mentality ini, maka umat Islam tidak boleh bangkit. Ya, itulah ditanamkan pada jiwa-jiwa ahli-ahli ABIM, Angkatan Bela Islam Malaysia, yang sehingga mencetuskan suatu kebangkitan baru. Hingga kan alhamdulillah, kalau gambaran Islam itu adalah pemakaian yang menggambarkan citra Islam, kalau wanitanya pakai tudung, tahun 70-an kita memulakan gerakan untuk menutup aurat dengan memakai tudung. Tahun 70-an, dan sekarang ini kita lihat pemakaian tudung sebagai gambaran penzahiran keislaman rakyat Malaysia itu sudah menjadi kenyataan pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang kedua, pemikiran Siddiq Fadil yang hebat dalam konteks jiwa merdeka. Ini adalah beliau berhadapan dengan pada tahun 80-an, tahun 70-an menanam jiwa merdeka
tahun 80-an kita berhadapan dengan masalah dalaman, iaitu pemikiran ekstremisme. Pemikiran sekelompok pertubuhan Islam yang menggambarkan mana-mana pertubuhan Islam ataupun orang Islam tak menerima versi Islam mereka, maka dianggap kafir, dianggap sebagai sesat, kecuali kumpulan mereka sahaja. Ini suatu masalah yang besar pada tahun 80-an. Gejala takfiri hebat. Ya. Gejala bahawa menolak siapa-siapa yang berlainan dengan fikrah kita, mereka itu kafir. Malah ada mengatakan mereka itu boleh dibunuh sekalipun. Pemikiran yang sangat berbahaya kepada kemerdekaan yang kita kecapi pada waktu ini. Jadi beliau oleh kerana pemikiran itu mendapat inspirasi daripada apa yang berlaku di revolusi Iran pada tahun penghujung tahun 70-an, 78, 79. Umat Islam mendapat inspirasi dengan revolusi Iran, maka membawa pendekatan bahawa menentang sembarang bentuk yang bersifat kebaratan, maka kita harus menganut kefahaman ini dan bawa ke Malaysia. Dan ketika itulah beliau tampil dengan pemikiran bahawa gejala ekstremisme ini sangat berbahaya, kafir mengkafir ini sangat berbahaya, iaitu mana-mana pertubuhan menganggap dirinya sahaja yang benar, yang lain itu adalah mardud, ditolak. Ini satu pemikiran yang sangat berbahaya. Maka beliau menampilkan pendekatan wasatiyatul Islam. Islam yang berada di tengah-tengah, tidak ke kiri dan juga tidak ke kanan. Tidak terlampau ketat, tidak terlampau longgar, berada di tengah-tengah. Itu yang disebut sebagai pendekatan wasatiyah ataupun wasatiyatul Islam. Ya. Umat Islam yang terbaiklah umat Islam yang mampu membedakan, dia tidak terlalu ketat dalam kefahaman Islamnya dan tidak terlalu longgar. Berada, itu yang dikatakan hikmah, berada di jalan tengah yang terbaik, yang mempunyai daya hikmah yang tinggi. Tidak terlalu ekstrim ke kiri dan juga tidak ekstrim ke kanan. Dan beliau menampilkan idea manhaj Malizi, bahawa kita berada di Malaysia, suasana di Malaysia ini sangat berlainan. Jadi jiwa merdeka, kemerdekaan yang kita capai ini akan tergugat sekiranya ada gejala ekstrim dalam masyarakat yang menekankan pendapat dia saja yang benar, orang lain semua salah. Ini merupakan suatu pendekatan yang sangat berbahaya. Pendekatan wasatiyatul Islam itu pendekatan pertengahan, mizan, fikul mizan. Ya. Timbang itu mesti berada di tengah-tengah, tidak ke kiri dan juga ke kanan. Itu sumbangan beliau yang penting. Pada waktu itu, ya, seorang ahli sosiologi yang terkenal, namanya Elijah Gordon. Antara masalah kepada umat Islam, dia mempunyai sekelompok yang sangat dominan, tapi mempunyai kufur ais. Apa yang dimaksud dengan kufur ais? Kufur ais maknanya mata dia itu melihat orang kafir saja. Berbeza dengan dia, kafir. Berbeza dengan dia, kafir. Ini dikatakan kufur ais. Ini merupakan satu yang perlu dibenteras kalau mengikut Dr. Elijah Gordon. Dan sama dengan pendekatan disebut oleh Ustaz Siddiq Fadil tentang pendekatan wasatiyatul Islam. Pendekatan jalan yang seimbang, jalan yang penuh dengan hikmah, yang tidak terlalu kiri, tidak kanan, tidak terlalu ketat dan tidak terlalu longgar dalam soal pelaksanaan Islam. Kemudian pemikiran beliau yang ketiga di penghujung, ya, pada tahun 80-an ketika itu beliau menjadi Presiden Angkatan Belia Islam Malaysia, menggantikan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Datuk Seri Anwar Ibrahim, Presiden ABIM yang kedua, beliau adalah Presiden ABIM yang ketiga. Saya ada Presiden ABIM yang kelima. Ya, selepas dia Ustaz Makno Manuti almarhum dan saya yang kelima. Saya dapat menyerap pemikiran beliau, kesungguhan beliau untuk menyelamatkan umat Islam daripada terjebak
dengan pendekatan takfiri, pendekatan ekstremisme yang melampau sehingga boleh memecah belahkan umat. Saya dapat menyerap dan belajar daripada beliau bagaimana beliau menulis, berfikir untuk menangani isu-isu yang sedang melanda kita. Dalam keadaan sekarang dengan masalah 3R, ya, dalam soal politik yang menekankan soal, mempersoalkan soal royalty, mempersoalkan soal religion, mempersoalkan soal race, ciri-ciri persamaan ekstremisme itu ada pada tahun 80-an. Jadi itulah perkara yang penting untuk kita fahami tentang sumbangan pemikiran Ustaz Siddiq Fadil yang saya anggap merupakan pemikiran yang sangat penting, yang sangat perlu kita teliti, dan anak-anak muda selain daripada membaca kitab-kitab lain, ini merupakan buku-buku kontemporari yang membentuk fikrah kita untuk menanam jiwa merdeka kita daripada dikuasai oleh belenggu-belenggu penjajahan dan juga belenggu nafsu dan yang berkaitan dengannya. Yang ketiga, kalau yang pertama itu menanamkan soal jiwa merdeka dengan pendekatan harakah Islamiah, ya. Kemudian yang kedua adalah cabaran menangani ekstremisme dengan pendekatan wasatiyatul Islam. Dan yang ketiga, ketika beliau menjadi Presiden Wadah. Wadah ini adalah kesinambungan perjuangan gerakan Islam daripada PKPM ke ABIM dan juga akhirnya Wadah. Sebab Wadah ditubuhkan kerana kerajaan telah membuat undang-undang bahawa penggunaan belia itu hanya terpakai di kalangan mereka yang berumur pada waktu itu 40 tahun ke atas, ke bawah saja. Mana-mana ahli-ahli yang menjadi anggota badan belia mesti 40 tahun ke atas, sekarang dah jadi 30 tahun ke bawah, minta maaf. 40 tahun ke bawah dan sekarang dah jadi undang-undang pada tahun hadapan 30 tahun ke bawah baru boleh menggunakan perkataan belia. Jadi akhirnya ditubuhkanlah ahli-ahli ABIM yang berumur 40 tahun ke atas ini, maka ditubuhkan Wadah yang dinamakan Wadah Pencerdasan Umat Malaysia. Itulah disebut Wadah itu sebenarnya inilah orang-orang alumni ABIM ataupun orang-orang tua ABIM. Itu sebenarnya ahli-ahli Wadah. Cabaran yang ketiga ketika beliau menjadi Presiden Wadah yang pertama, iaitu cabaran membina negara bangsa. Ya. Bicara soal masyarakat madani, bicara soal Malaysia Madani. Inti kepada Malaysia Madani itu adalah antara wacana yang beliau wacanakan sejak menjadi Presiden Wadah dan juga antara yang banyak beliau bicarakan dalam soal pembinaan negara madani mesti menekankan soal kepelbagaian dalam bingkai kesatuan. Ya, kepelbagaian, masyarakat plural, berbilang agama, berbilang bangsa, tapi dalam bingkai kesatuan yang diikat dengan suatu perjanjian. Ini sumbangan beliau. Inilah asas kefahaman Malaysia Madani, iaitu kepelbagaian dalam bingkai kesatuan. Unity in diversity. Kesatuan dalam kepelbagaian. Tapi beliau mengungkapkan suatu kalimah kepelbagaian dalam bingkai kesatuan. Jadi inilah yang dibawa oleh Ustaz Siddiq Fadil, sumbangan beliau sebagai gambaran awal tentang pendekatan beliau soal pendekatan tahun 70-an dengan pendekatan menanam jiwa merdeka melalui pendekatan harakah Islamiah. Yang kedua, tahun 80-an menangani ekstremisme dengan pendekatan wasatiyah dan Malaysia Madani, manhaj Malizi. Dan yang ketiga, Malaysia Madani dengan penekanan kepada faham kepelbagaian dan bingkai kesatuan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam masa beberapa minit baru mari kita masuk kepada tajuk membina jiwa merdeka. Ada slide. Ya.
Membina jiwa merdeka, beliau menekankan kepada fokusnya adalah pembebasan minda. Itu yang dikatakan tadi itu. Ya, saya menekankan soal membebaskan minda daripada terjajah, bahawa kita ini adalah umat Islam yang akan menjadi hamba-Nya dan juga akan menjadi khalifah Allah di muka bumi ini. Bebas daripada sebarang bentuk elemen penjajahan. Bebas daripada dengan pendekatan atau kefahaman bahawa kita ini adalah rendah diri. Ya. Membebaskan diri daripada dalam konteks kerohanian, tidak dikongkong oleh belenggu nafsu, dan juga membebaskan diri daripada menjajah manusia kepada manusia yang lain. Tema utama dalam jiwa merdeka beliau adalah, ya, next slide, ya, slide seterusnya, ya, iaitu makna jiwa merdeka, ya, iaitu merdeka bukan untuk menghalau penjajah. Sebab penjajahan ini akan meninggalkan anak jajahnya. Sekiranya anak jajahnya yang pemikirannya sebagaimana penjajah, kita belum merdeka. Apa guna kita merdeka kalau yang akan melaksanakan, mengisi agenda kemerdekaan ini adalah mereka yang akan meneruskan dasar penjajahan. Jadi makna jiwa merdeka, ya, dalam pengertian bukan untuk menghalau penjajah, tapi merdeka itu yang sebenarnya adalah deklarasi syahadah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ya. Beliau menyentuh soal cabaran membina jiwa merdeka, peranan mendidik umat penting, dan akhirnya menzahirkan masyarakat madani merdeka, Malaysia merdeka dalam pengertian pendekatan madani. Next. Inilah yang dimaksudkan beliau. Merdeka siapa cuma mengenyah penjajah. Merdeka siapa cuma mengenyah penjajah. Merdekaku meraih izzah kemuliaan insan. Ya. Dengan deklarasi syahadah la ilaha illallah. Maknanya tidak ada Tuhan. Beliau menggunakan Tuhan itu adalah tidak ada berhala-berhala selain daripada Allah Ta'ala. Ya. Tidak ada berhala. Berhala dalam bentuk patung atau berhala dalam bentuk nafsu. Berhala dalam bentuk mencintai dunia. Kita nyahkan kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Next slide. Makna jiwa merdeka bagi beliau adalah konsep izzah. Ya, syahadah, asas kemerdekaan sejati. Maknanya hak kita hanya tunduk dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala semata-mata. Ini merupakan satu pendekatan beliau. Dan ciri-ciri jiwa merdeka, next slide. Ya. Kebebasan minda dan juga spiritual. Ya. Keberanian untuk bertindak. Sebagaimana Bilal bin Rabah. Walaupun diseksa, tapi tetap menyebut ahadun ahad, ahadun ahad, ahadun ahad. Dalam keadaan batu menghimpit dadanya, tetap beliau yakin tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan pemikiran kritis, berani mempersoalkan apa yang berlaku. Berani mempersoalkan sejarah negara kita sendiri. Ya. Kita kena menilai balik sejarah sebelum penjajahan. Sebab sejarah yang dibentuk dalam negara kita ini, yang kita baca, yang kita faham, adalah sejarah yang dalam bentuk world view penjajahan. Kita kena ada sejarah mengikut world view kita sendiri. Ini kita kena kaji tentang hal-hal begitu. Terusnya, cabaran membina jiwa merdeka. Ya. Jiwa merdeka sirna di telan pesta, kata beliau. Matilah rasa, hilanglah peka. Betapapun gegak gempitanya, perkirakan merdeka, merdeka, merdeka. Beliau mengkritik perayaan merdeka itu bukan pesta-pestaan. Penzahiran merdeka itu bukan dengan hanya menaikkan bendera, tetapi yang penting adalah jiwa merdeka. Kita mengangkat bendera tapi jiwa kita tidak mau terperangkap dalam kerangka pemikiran penjajahan. Tidak mau tunduk dengan kerangka pemikiran penjajahan. Ini yang beliau masukkan dengan membina jiwa merdeka. Seterusnya, cabaran membina jiwa merdeka, ya,
Mau tidak mau, kita bicara soal merdeka itu soal material semata-mata. Jiwanya kosong. Ya. Dia menekankan soal kehebatan ekonomi, tapi pembebasan minda masih terjajah. Masih lagi menganggap bahawa ekonomi itu mesti bergantung dengan barat semata-mata. Dia tidak ada kemampuan untuk kita mencipta inovasi, idea-idea kita sendiri, idea-idea tempatan. Jadi budaya materialisme ini tak lari daripada isu-isu rasuah. Cabaran seterusnya adalah politik perkauman dan budaya takut menakut-nakutkan dengan memainkan sentimen-sentimen bangsa bahawa sekiranya kita tertekan, kita tertindas, maka kita kena melakukan sesuatu. Maknanya ini pendekatan takut ini merupakan pendekatan yang bagi saya belum lagi mempunyai jiwa merdeka. Cabaran seterusnya adalah generasi muda yang terpengaruh dengan media sosial yang dimanipulasi untuk membina suatu naratif untuk tujuan-tujuan tertentu. Dengan menggunakan AI dan juga chatbot. Yang bagi saya ini merupakan kita terpaksa membawa naratif-naratif yang kadang-kadang yang benar itu menjadi palsu oleh kerana permainan AI dan juga social media. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini merupakan cabaran untuk membebaskan diri daripada diperhambakan dalam konteks penjajahan yang kita tak nampak dengan menggunakan gadget yang ada. Ya. Pendidikan terlalu utilitarian, maksudnya pendidikan yang menekankan soal untuk kepentingan duniawi, kerjaya itu mendapat gaji. Bukan suatu mission pembebasan. Berkhidmat itu adalah misi pencerahan, misi untuk membebaskan umat daripada perhambaan, tetapi lebih berdekaitkan dengan kerjaya. Bila nak naik pangkat, banyak-banyak gaji nak dapat. Jadi pendidikan itu berkaitan dengan pulangan-pulangan duniawi, sedangkan soal ukhrawi tidak diberi perhatian bersungguh-sungguh. Terusnya, budaya materialisme dan rasuah, dia mengatakan bahawa kita menjadi hamba wang. Wang yang menentukan segala-galanya. Ya. Money is king. Ya. Roh kita boleh dijiwa, jiwa kita boleh dibeli hanya dengan duit. Yang ini merupakan satu cabaran untuk membina jiwa merdeka. Terusnya, politik perkauman dan budaya takut. Ya. Maknanya kita tak berani menyatakan yang hak, yang kebenaran. Kita tak berani menyatakan sesuatu yang salah itu salah. Ya. Naratif dibina tentang kepalsuan. Kita yang tahu kebenaran tak berani oleh kerana majoriti orang berpandangan bahawa A itu B, sedangkan A itu sebenarnya A. Tak mampu untuk kita, tak berani menzahirkan kebenaran. Sedangkan walaupun satu majoriti masyarakat berpandangan disalah tafsirkan oleh naratif yang dimainkan oleh AI. Ini merupakan cabaran yang penting untuk kita atasi. Terusnya, generasi muda terpengaruh dengan media, sudah sebut tadi. Seterusnya, dalam hal inilah, next slide seterusnya. Ya. Jadi beliau mengingatkan bahawa tugas para pendakwah dan pemimpin seharusnya tidak takut kepada siapa kecuali Allah Ta'ala. Dengan firman-Nya. Ya. Allazina yuballighuna risalatillah wa yahshawnahu wa la yahshawna ahadan illallah wa kafa billahi hasiba. Nabi-nabi yang telah lalu ialah orang-orang yang menyampaikan syariat Allah serta mereka takut melanggar perintahnya dan mereka pula tidak takut kepada sesiapa pun melainkan kepada Allah dan cukuplah Allah menjadi penghitung segala yang dilakukan oleh makhluk-makhluknya untuk membalas mereka. Ya. Anda kena ada keberanian untuk menyatakan yang hak. Ya. Terusnya, terus peranan pendidikan. Jadi kerana itulah, ya, beliau menekankan, ya,
Ya. Beliau banyak terinspirasi oleh pemikiran Anwar Ibrahim. Pendidikan tidak boleh hanya fokus kepada keperluan material, tetapi harus membina insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan juga jasmania, yang disebut sebagai pendidikan keinsanan. Menekankan soal karamah insaniah, humanistic education. Inilah yang beliau tekankan, soal pendidikan itu bukan semata-mata untuk kerjaya, tetapi untuk kemanusiaan. Next slide. Ya. Pendidikan liberatif mampu menciptakan transformasi radikal, merubah manusia buta huruf yang pasif dan bisu menjadi manusia baru yang berani bangkit menggugat budaya dan order masyarakat yang menindasnya selama ini. Ya. Jadi soal pendidikan liberatif membebaskan diri dalam bentuk sebarang bentuk kongkongan. Ya. Dan beliau telah mengutip dua pandangan yang penting, dua tokoh pejuang dan juga pemikir pendidikan, yaitu slide seterusnya, yaitu tokoh yang selalu disebut oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan beliau juga merujuk Paulo Freire, seorang ahli pendidikan Brazil, yang mengatakan pendidikan untuk kaum yang tertindas adalah untuk membebaskan diri daripada perhambaan manusia kepada manusia yang lain. Abdul Rahman Al-Kawakibi, pendidikan pembebasan untuk melawan sebarang bentuk penindasan. Ini merupakan satu perkara yang perlu diberi perhatian bersungguh-sungguh. Next slide. Ya. Elemen pendidikan pembebasan, ya, menekankan pemikiran yang kritis dan keberanian untuk bersuara. Menyatakan yang salah itu salah. Qulil haq walau kana murran. Pendidikan yang inklusif mesti bersedia untuk menerima pelbagai latar belakang. Dan hikmah itu satu barang yang hilang. Daripada sesiapa pun kita harus memanfaatkan, walaupun daripada orang kafir sekalipun. Ya? Dan pendidikan itu mesti berceraskan nilai. Ini merupakan satu penting, nilai-nilai kebenaran dan juga keadilan. Akhirnya kita beralih kepada masyarakat Madani, Malaysia Madani. Inilah antara pertemuan yang membincangkan soal masyarakat Madani satu ketika dahulu, yang melibatkan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Ustaz Siddiq Fadil, beliau telah kembali ke rahmatullah, dan Ustaz Mano Manuti. Ya, ini kita berbincang tentang yang dimaksudkan dengan Malaysia Madani itu adalah hidup bersama, adalah padanan kata-kata coexistence yang sekaligus terjemahan istilah at-ta'ayush atau al-aish al-mustarak yang banyak dipakai dalam wacana manusia kini tentang hidup berdampingan dengan damai. Hidup damai bersama. Konsep Malaysia Madani ialah hidup damai bersama, menekankan soal karamah insaniah dan seterusnya. Ya. Inilah nilai-nilai keadilan dan juga nilai kebajikan yang ditekankan dan seterusnya. Dan nilai-nilai utama untuk masyarakat Madani adalah karamah insaniah, kemuliaan insan dan semangat damai. Ini merupakan antara elemen terpenting di dalam hal-hal yang kita bicarakan pada hari ini, membina jiwa merdeka. Kesimpulannya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Datuk Arifin pun dah sampai, alhamdulillah. Saya nak menyimpulkan apa yang saya bicarakan pada hari ini adalah sumbangan pemikiran Ustaz Siddiq Fadil. Ya, yang penting adalah menyedari makna, terusnya, terus kesimpulan, ya, menyedari makna merdeka yang sebenar adalah bebas dari segala bentuk penjajahan fizikal, mental dan juga spiritual, menolak budaya takut dan rasuah, mengutamakan pendidikan pembebasan, membina masyarakat madani. Ya. Ini merupakan kesimpulan. Dan slide yang terakhir, ya, beliau menekankan bahawa sekiranya kita gagal menanamkan jiwa merdeka ini di kalangan rakyat kita, maka kita bimbang nanti. Ini kan kalimat beliau, ya. Pada hari merdeka yang ceria, ku simpan tangis di balik tawa,
ku pendam cemas di tengah pesta, akan terjualkah merdeka kita? Ini antara kalimah-kalimah yang beliau ungkapkan tentang kebimbangan soal kemerdekaan itu jika kita hanya bicara soal pesta-pestaan dengan tanpa menjiwai makna kemerdekaan yang hakiki. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.